Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya dapat meluangkan sedikit masa untuk berkongsi dengan anda penonton yang menyaksikan siaran live ini. Pada hari ini saya berkongsi berkaitan dengan Almana dan Tayyibat ini melalui dua platform ataupun dua akaun, iaitu menerusi page Natural Prebiotic dan juga menerusi Facebook profile saya sendiri. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan paparan terutamanya dari segi audio yang lebih jelas, saya jemput anda untuk mengikutinya menerusi page Natural Prebiotic, di mana saya telah mention pautan tersebut di dalam posting di Facebook profile saya. Dan pada hari ini saya telah menerima stok baru Almana dan Tayyibat daripada pihak HQ Natural Prebiotic, dan tempahan ini telah tiba kepada saya mungkin malam tadi atau pagi tadi, di mana saya telah mendapat bungkusan ini dan beralamat pengirim daripada pihak Natural Prebiotic. Pada hari ini saya bercadang untuk berkongsi mengenai 3 perkara dengan anda, iaitu yang pertama packaging ataupun stok baru yang telah tiba untuk diedarkan atau dijual kepada sesiapa sahaja yang berminat dengan nutrisi serat larut ini. Yang kedua, saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan apakah itu nutrisi ataupun serat larut dan juga serat tidak larut. Dan yang ketiga, saya akan berkongsi berkaitan dengan siapakah pelanggan ataupun pengguna Almana ataupun Tayyibat yang istimewa, yang hebat ini, yang telah membuat tempahan, iaitu Tayyibat melalui aplikasi pembelian dan jualan, iaitu di Shopee. Pada hari ini saya akan membuka bungkusan ini. Selalunya sebelum ini saya telah membuat apa yang dipanggil sebagai unboxing. Jadi unboxing ini saya telah pun melakukannya pada beberapa ketika dahulu, dan hari ini saya hanya untuk mempamerkan kepada anda packaging ataupun stok baru yang telah tiba, iaitu nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu serbuk gam Arabic, Almana dan Tayyibat. Tempahan ini saya buat untuk packaging balang ataupun jar dengan isi kandungan sebanyak 500 gram, dan juga tempahan untuk Almana dan juga Tayyibat bagi packaging sachets, yang mana setiap sachet mengandungi 14 cube, dengan setiap cube itu masing-masing sebanyak 15 gram serbuk gam Arabic. Tanpa melengahkan masa, saya menggunakan ruang yang ada ini untuk membuka stok baru yang telah tiba. Sebagai biasa, stok yang didatangkan ini dalam bentuk yang baik, iaitu dengan diletakkan bubble wrap ketika pengepusan urusan dilakukan. Dan dengan adanya plastik ataupun bubble wrap ini dapat membantu melindungi produk yang berada di dalamnya agar berada dalam keadaan yang lebih baik. Saya sebenarnya tidak bercadang untuk melakukan mempamerkan stok baru yang tiba pada hari ini, memandangkan pada esok hari saya juga akan membuat siaran langsung live pengepusan Tayyibat. Namun stok yang terdahulu telah pun berakhir,
Dan stok yang baru tiba ini juga saya akan membukanya untuk membuat penghapusan bagi tempahan yang telah dilakukan oleh seorang pengguna. Maka saya mengambil peluang untuk membuka packaging ataupun kotak penghapusan ini untuk bersama-sama dengan anda menyaksikan bagaimana keadaan dan juga produk yang berada di dalam bungkusan ini. Bungkusan ini hadir bersama dengan plastik bag. Ada beberapa plastik bag yang diberikan untuk digunakan sebagai salah satu gift ataupun hadiah kepada pengguna yang membuat tempahan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, sama ada Almana dan Tajibat. Begitu juga dengan brosur atau maklumat yang berkaitan dengan Almana dan Tajibat juga turut dibekalkan untuk memudahkan pengguna membuat sedikit pembacaan, penelitian dan juga pemahaman berkaitan dengan Almana dan Tajibat. Secara ringkas, Almana adalah ekstrak daripada getah pokok Acacia senegal, iaitu gum arabic yang ditanam ataupun yang berasal dari negara Sudan, iaitu di timur Afrika, di mana kawasan ini diketahui mempunyai tumbuhan Acacia senegal dan juga spesies yang berkaitan dengannya yang mempunyai khasiat ataupun kandungan mineral yang begitu tinggi, dan faktor iklim dan juga cuaca serta tanah di kawasan ini turut mengundang kepada peningkatan ataupun kandungan khasiat yang berada di dalam getah pokok Acacia senegal ini lebih tinggi dan berbeza dengan tanaman di negara-negara lain. Dan ini turut diperakui sendiri melalui jurnal, melalui paparan berita dan juga kajian berkenaan dengan tanaman ataupun gum arabic di kawasan Sudan, iaitu di Kordofan. Manakala Tajibat pula adalah berasal daripada getah pokok yang diekstrak daripada pokok Acacia senegal. Dalam bahasa Arab, kedua-dua jenis pokok ini dikenali sebagai Almana Hashab, iaitu Acacia senegal, manakala Almana Talha adalah mewakili Acacia senegal. Dan di depan saya ini terdapat beberapa kotak ataupun bungkusan packaging baharu Almana dan Tajibat, sama ada dalam bentuk jar dengan isi kandungan sebanyak 500 gram dan juga dalam bentuk sachet dengan isi kandungan sebanyak 210 gram, iaitu terdapat 14 sachet di dalamnya, dan setiap sachet ini mengandungi sebanyak 15 gram serbuk gum arabic. Ini adalah packaging baru yang didatangkan
Dan packaging ini dari segi perbezaannya, ia lebih kepada packaging dalam bentuk sachet, di mana sebelum ini packaging dalam bentuk sachet ini mengandungi jumlah ataupun bilangan cube di dalamnya sebanyak 28 bilangan jumlah. Manakala untuk packaging yang baharu ini, ia hanya mengandungi sebanyak 14 sachet dan harganya sudah tentu berbeza. Dan ia akan memudahkan kepada sesiapa sahaja yang ingin mencuba Al-Manna dan Thayyibat, terutamanya bagi mereka yang ingin mencuba kedua-duanya sekaligus, iaitu Al-Manna dan Thayyibat dalam bentuk sachet, boleh mendapatkan kedua-duanya. Ini adalah Thayyibat dalam bentuk sachet. Terdapat 14 jumlah kandungan di dalamnya, jumlah sachet Thayyibat. Begitu juga dengan packaging sachet bagi Al-Manna, juga mengandungi sebanyak 14 bahagian, 14 jumlah kesemuanya. Dan setiap sachet ini mengandungi sebanyak 5 gram serbuk gam 15 gram serbuk gam Arabic. Ini pula Al-Manna dalam bentuk jar. Dan bagi packaging ini, dari segi isi kandungannya tidak berubah sebagaimana packaging yang terdahulu, iaitu dalam bentuk jar ataupun balang ini mengandungi sebanyak 500 gram serbuk gam Arabic. Dari segi penjimatan, Al-Manna dan Thayyibat dalam bentuk jar lebih jimat dan lebih banyak isi kandungannya berbanding dengan Al-Manna dan Thayyibat dalam bentuk sachet. Namun bagi mereka yang selalu mempunyai urusan luar ataupun travel ke mana-mana destinasi, sudah tentu packaging sachet lebih mudah dan lebih praktikal untuk digunakan, untuk dibawa ke mana-mana urusan. Dan dari segi kualiti, Al-Manna dan Thayyibat ini, iaitu keluaran natural prebiotik, adalah berkualiti premium, di mana kajian telah dibuat oleh pakar penyelidik Al-Manna dan Thayyibat, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah di sebuah makmal di UKM. Beliau telah melakukan kajian analisis berkaitan dengan Al-Manna dan Thayyibat yang didatangkan dari Sudan, dan hasil daripada kajian yang dibuat ini, Al-Manna dan Thayyibat, iaitu gam Arabic keluaran natural prebiotik, lulus dari segi keselamatan, ketulinan dan juga kebersihan. Manakala kandungan bagi setiap nutrisi ini adalah tinggi dengan kalsium, potasium, magnesium dan sebagainya, iaitu mineral yang diperlukan oleh manusia. Terdapat sebanyak 8 jenis mineral. 4 daripadanya adalah macro minerals dan 4 lagi adalah micro minerals. Dan seterusnya, saya ingin berkongsi dengan anda sebagaimana yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan nutrisi serat larut. Apabila kita berbicara berkaitan dengan serat, sudah tentu kita akan menjumpai atau selalu mendengar berkenaan dengan serat diet. Serat adalah komponen ataupun bahagian karbohidrat di dalam tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh badan manusia, melainkan ia akan diproses melalui perut dan akan ke usus, sama ada usus besar atau usus kecil,
dan akan dikeluarkan melalui najis. Ini adalah karbohidrat ataupun serat yang tidak boleh dihadam ataupun dicerna oleh badan manusia. Namun terdapat dua jenis serat yang perlu kita ketahui, iaitu serat larut dan juga serat tidak larut. Apakah perbezaan di antara kedua-dua serat ini? Dan sememangnya kedua-dua serat ini adalah memberi manfaat yang begitu penting kepada kesihatan manusia, dan kedua-duanya adalah diperlukan terutamanya dalam kesihatan dan juga penjagaan usus penghadaman yang lebih baik. Serat larut. Serat larut adalah serat yang boleh ataupun larut di dalam air. Ianya diproses menjadi bahagian ataupun gel, yang mana dengan bahagian ini dapat diubah oleh bakteria yang berada di dalam badan manusia, terutamanya di dalam usus, di mana bakteria ini akan menguraikan serat ini, serat larut, menjadi gas dan juga apa yang dipanggil sebagai short chain fatty acid atau asid lemak rantaian pendek. Apa faedah ataupun kebaikan serat larut? Serat larut ataupun serat yang boleh larut di dalam air ini berfungsi dalam mengekal ataupun mengurangkan kepekatan gula dalam darah dan juga kepekatan kolesterol dalam darah. Ini antara salah satu fungsi ataupun kebaikan serat larut yang boleh kita dapati dalam diet harian. Serat larut selalunya boleh didapati di dalam makanan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan seperti tembikai, barli, oat, brokoli, buah apple dan sebagainya yang berkaitan dengan serat larut. Walau bagaimanapun, terdapat juga serat yang perlu dimanfaatkan oleh manusia, iaitu serat tidak larut. Apa itu serat tidak larut? Serat tidak larut ini boleh didapati di dalam bahagian ataupun makanan bijirin ataupun bijian, avokado, kobis bunga, kulit apple dan sebagainya. Selalunya ianya boleh didapati menerusi kulit tumbuhan, di mana kulit tumbuhan ini tidak dicerna oleh badan manusia dan juga tidak dicerna oleh bakteria baik yang berada di dalam badan manusia, tetapi ianya baik untuk memudahkan kelancaran usus dan memudahkan pembuangan air bagi manusia. Dan ini adalah kepentingan serat larut. Apabila usus berada dalam keadaan yang baik, lancar dan tidak berlaku masalah berkaitan dengan usus, ianya turut akan memicu kepada kesihatan secara keseluruhan. Bagi anda yang ingin mendapatkan almana dan tayyibat, saya turut menyediakan pautan untuk anda membuat tempahan, sama ada melalui pembelian menerusi Lazada, menerusi Shopee, menerusi WhatsApp dan juga menerusi TikTok. Dan yang terakhir, saya ingin berkongsi kepada anda siapakah tetamu ataupun pelanggan istimewa yang telah membuat tempahan tayyibat, iaitu nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi yang berasal daripada tumbuhan yang dikenali sebagai Acacia Sayal. Ianya adalah seorang pelanggan ataupun tempahan yang diterima daripada Shopee, dan beliau berada di Terengganu, iaitu di Dungun. Dan maklumat lanjut mungkin saya akan huraikannya ataupun memberikan sedikit sebanyak penjelasan berkaitan dengan ini, iaitu pada sesi penghapusan pada esok hari.
memandangkan Almanah dan juga Thayyibat yang baru saja tiba pada mungkin malam tadi atau pagi tadi. Pada hari ini, hari Jumaat, saya tidak di kawasan yang berhampiran saya ini tidak mempunyai penghantar ataupun Shopee Express yang selalunya saya akan membuat urusan di One Stop Center. Maka untuk pengepusan yang telah ditempah oleh saudari dari Dungun, Terengganu, saya akan lakukannya pada esok hari di One Stop Center. Memandangkan pengepusan yang dipilih beliau adalah Shopee Express, maka urusan ini perlu dilakukan pada hari di mana pusat khidmat ini dibuka, iaitu selain daripada hari Jumaat. Selain itu, saya juga ingin mengajak anda yang menyaksikan siaran live ini untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Almanah dan Thayyibat menerusi blog yang saya wujudkan, iaitu naturalprebiotic2u.wordpress.com, di mana menerusi blog ini saya memaparkan antaranya pengenalan kepada beberapa orang yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan Almanah dan Thayyibat, seperti pakar rujuk Almanah dan Thayyibat, iaitu Dr. Abdul Wahab Khalid Osman, Dr. Salihin Abu Bakar, juga pakar penyelidik Almanah dan Thayyibat, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah, dan juga pakar kimia Almanah dan Thayyibat, iaitu Dr. Isam Siddiq, di mana maklumat ringkas berkaitan dengan mereka ini saya turut muatkan dalam blog naturalprebiotic2u.wordpress.com. Dan selain daripada tempahan melalui blog ini, anda juga boleh membuat tempahan menerusi blog pengepusan, iaitu di empiregarden.wordpress.com. Dan pautan untuk keempat-empat aplikasi saya sediakan bagi memudahkan anda membuat tempahan dan juga pembelian, iaitu di Lazada, di Shopee, di TikTok dan juga di WhatsApp. Dan terima kasih kepada penempah yang telah membuat pesanan Almanah dan yang telah membuat pesanan Thayyibat, di mana Thayyibat ini antaranya dari segi kelebihan yang dimiliki Thayyibat ini, ia mampu membasmi sejumlah kuman dengan peratusan yang lebih tinggi berbanding dengan bahan lain. Malah termasuk Almanah sendiri, Thayyibat lebih tinggi dari segi pembasmian terhadap kuman ataupun bakteria yang telah diuji melalui sebuah analisis yang dilakukan, di mana maklumat berkaitan dengan analisis ini juga saya sediakan untuk anda membuat muat turun ataupun download menerusi homepage naturalprebiotic2u.wordpress.com. Di dalam pautan ini anda boleh melihat sebanyak 12 jenis kuman yang telah diuji, bagaimana Almanah dan Thayyibat serta bahan lain yang berkaitan dengan antibiotik menguji sejauh mana kuman ini dapat dibasmi, dan hasilnya dari segi pembasmian kuman ternyata Thayyibat lebih mempunyai kuasa yang lebih tinggi berbanding Almanah dan juga antibiotik. Namun dari segi kebaikan ataupun dari segi manfaat yang digunakan oleh bakteria baik ini, bakteria baik yang berada di dalam usus ini akan lebih dahulu menuju ataupun memanfaatkan Almanah, setelah mana pengguna memanfaatkannya sama ada melalui hidangan seperti minuman ataupun makanan, di mana Almanah, di mana bakteria baik ini akan memakan Almanah yang berada di dalam usus. Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, Almanah dan Thayyibat ini adalah nutrisi serat larut. Walaupun serat larut ini tidak, kesemua jenis serat ini tidak dapat
dicerna ataupun tidak dapat dihadam oleh badan manusia, tetapi ianya dicerna oleh bakteria baik yang berada di dalam usus. Maka bakteria baik yang berada di dalam usus ini akan mencerna dengan cara menapaikannya ataupun fermented almana dan thayyibat ini, lalu menghasilkan apa yang dipanggil sebagai short chain fatty acid atau asid lemak rantaian pendek. Dan asid lemak rantaian pendek ini terdapat banyak rantaiannya, dan paling utama adalah propionate, acetate dan juga butyrate. Dan butyrate inilah yang paling digemari oleh sel badan manusia, terutama yang berada di dalam usus, di mana thayyibat inilah yang dapat menghasilkan lebih banyak butyrate. Dan butyrate ini paling digemari oleh sel di dalam usus manusia dan menjadi musuh kepada sel ataupun bakteria yang boleh membawa kepada kemudaratan. Maka untuk mengetahui lebih lanjut, saya sarankan anda yang menyaksikan siaran live ini untuk mengikuti perkongsian berkaitan dengan almana dan thayyibat menerusi blog naturalprebiotic2u.wordpress.com ataupun sisipan lain yang turut saya muatkan, iaitu menerusi page Natural Prebiotic sebagaimana salah satu akaun yang digunakan untuk siaran live ini. Terdapat poster-poster video yang telah saya siapkan, yang saya wujudkan untuk anda membacanya dan memberi sedikit sebanyak kefahaman berkaitan dengan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu almana dan thayyibat. Untuk akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang menyaksikan siaran live ini, siaran yang mungkin tidak seberapa, namun mungkin di luar sana ada di kalangan anda yang masih ingin mengetahui apakah itu almana dan thayyibat, apakah itu nutrisi ataupun serat larut, dan apakah itu serat yang tidak larut. Keduanya memberi manfaat yang begitu penting kepada kesihatan manusia. Dan apabila peranan ataupun fungsi utamanya terletak pada bahagian usus, sudah tentu bahagian ini memberi definisi ataupun faktor yang lebih penting, di mana perut ataupun usus adalah antara sumber ataupun tempat utama yang memacu kepada keberkesanan ataupun proses imuniti badan manusia. Baik pemakanan kita, baiklah juga kesihatan kita. Begitulah seterusnya bagaimana penjagaan usus ini menjadi begitu penting. Dan saya turut mengesyorkan bagi anda yang ingin memanfaatkan almana dan juga thayyibat, manfaatkannya ketika perut anda berada dalam keadaan kosong, bukan dalam keadaan anda telah pun mengambil sebarang juadah ataupun hidangan, di mana dengan perut yang kosong ini akan memudahkan penyerapan, pencernaan untuk dimanfaatkan oleh bakteria baik yang berada di dalam usus, seterusnya menapaikan ataupun fermented bahan-bahan ini untuk dihasilkan, diuraikan menjadi apa yang dipanggil sebagai short chain fatty acid atau asid lemak rantaian pendek. Terima kasih sekali lagi. Saya menjemput anda untuk membaca sedikit sebanyak apa saja poster, gambar ataupun video yang saya paparkan menerusi page Natural Prebiotic ataupun melalui blog naturalprebiotic2u.wordpress.com. Terima kasih di atas tempahan dan terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan siaran live ini. Mudah-mudahan ianya memberi pendedahan dan kebaikan kepada anda yang menonton siaran ini. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.